Selamat petang dan salam sejahtera. Saya Daniel Anthony dan anda sedang menonton Sekilas Fakta untuk petang ini 2 Ogos 2021. Ketua Pembangkang Anwar Ibrahim pada hari ini mengulangi kenyataannya bahawa Muhyiddin Yassin telah hilang sokongan majoriti di Parlimen. Ini selepas beliau mendakwa terdapat beberapa ahli Parlimen kerajaan telah menarik sokongan terhadap Perdana Menteri itu. Saya dapat maklumat ada dari parti-parti lain yang telah mengemukakan senarai yang minta keluar daripada barisan Perikatan Nasional. Maka dengan 107 yang ada di sini, tanpa mereka kerajaan sudah ditumbangkan. Anwar berkata demikian di hadapan ahli-ahli Parlimen Pembangkang ketika mereka berhimpun di Dataran Merdeka sebelum berarak ke Parlimen pagi tadi. Kumpulan tersebut kemudian berarak ke Parlimen, namun usaha mereka terhalang oleh sekatan pihak polis termasuk anggota pasukan FRU. Mereka mengulangi gesaan agar Muhyiddin meletakkan jawatan setelah menerima teguran daripada Yang di-Pertuan Agong minggu lalu. Susulan itu, dua ahli Parlimen Pembangkang membuat laporan polis berhubung penutupan Parlimen pagi tadi. Mereka percaya sekatan itu melanggar beberapa peruntukan di bawah Kanun Keseksaan dan Akta Majlis Parlimen 1952. Yang pertama, kalau kita tahu perjalanan Parlimen, setiap kali Parlimen dibuka untuk penggal yang baru, adat ataupun petua daripada Speaker Dewan biasanya akan sebut bahawa beliau mengarahkan anggota polis untuk memudahkan, memberi laluan dan tidak menghalang ahli Parlimen untuk memasuki kawasan Parlimen. Laporan polis tersebut dibuat oleh ahli Parlimen Johor Bahru Akmal Nasir dan ahli Parlimen Batu P. Prabakaran. Akmal menjelaskan walaupun tiada persidangan Dewan Rakyat, ahli-ahli Parlimen dibenarkan masuk ke bangunan Parlimen bagi menghadiri mesyuarat dan prosiding jawatan kuasa Parlimen yang lain. Sementara itu, polis memaklumkan akan memanggil ahli-ahli Parlimen yang terlibat dalam perarakan ke Parlimen hari ini untuk diambil keterangan. Ketua Polis Kuala Lumpur Azmi Abu Kasim memaklumkan perkara itu di dalam sidang media pada hari ini. Terdahulu Azmi menjelaskan sekatan yang dijalankan adalah bagi menghalang perhimpunan haram yang dirancang untuk menyokong Ketua Pembangkang Anwar Ibrahim. Dan kita juga telah menyemak dengan Parlimen yang memaklumkan bahawa tiada persidangan pada hari ini lah. Justru disebabkan itu kita telah membuat sekatan dan juga lencongan tidak membenarkan kenderaan dan orang-orang perseorangan atau individu daripada masuk ke Parlimen. Berita seterusnya, ketika suhu politik semakin membahang dan kerajaan PN terus berdepan tekanan, UMNO mengumumkan akan mengadakan mesyuarat tergempar majlis tertingginya. Perkara itu diumumkan oleh Setiausaha Agongnya Ahmad Maslan pada hari ini. Dalam ciapannya di Twitter, Ahmad berkata, mesyuarat khas berkenaan bakal diadakan secara dalam talian pada jam 4 petang esok. Presiden UMNO Ahmad Zaid Hamidi sebelum ini mengarahkan agar semua anggota Parlimen parti itu menarik balik sokongan masing-masing kepada Muhyiddin. Bagaimanapun arahan itu diingkari khususnya di kalangan ahli Parlimen UMNO yang menjawat jawatan dalam Kabinet PN, termasuk Naib Presiden UMNO sendiri Ismail Sabri Yaakob yang juga timbalan Perdana Menteri. Media melaporkan sekumpulan lebih 25 anggota Parlimen BN dikatakan mengadakan perjumpaan malam tadi di Wisma Perwira Kuala Lumpur bagi menandatangani akuan bersumpah mengekalkan Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri. Terdahulu, Ketua Pembangkang Anwar Ibrahim mendakwa Muhyiddin telah hilang sokongan majoriti di Parlimen, susulan ada beberapa anggota Parlimen yang menarik semula sokongan terhadapnya.
Good morning G-Sure. Minuman pertama produk buatan Malaysia yang bernutrisi lengkap dan berasaskan tumbuhan. Ia sesuai diminum oleh mereka yang mengalami intoleransi laktosa. Kajian oleh Universiti Tempatan menunjukkan bahawa lebih daripada 90% populasi Malaysia mengalami intoleransi laktosa. Intoleransi laktosa boleh menyebabkan perut kembung dan diarrhea. Good morning G-Sure membantu meningkatkan sistem imunisasi, merendahkan risiko penyakit dan meningkatkan daya serta kekuatan tubuh badan. Keluarga bahagia bermula dengan keluarga yang sihat, dan saya di usia 52 tahun masih aktif, kuat dan sihat semestinya dengan Good Morning G-Sure. Shellfish, red meat and beer. If you love indulging in these foods, you may end up with high uric acid level in your blood. These foods consist high level of purine, a substance that will eventually break down into uric acid and be excreted through our urine. It is recommended that the amount of dietary purines should be kept between 600 to 1,000 milligrams per day. Having too much uric acid in your blood can cause attacks of gout. It can also cause kidney stones and blockage in the kidney. The crystallization of the excessive uric acid in your blood can be eased by reducing purine-rich food to only 100 to 150 milligrams daily, maintaining a healthy lifestyle, and consuming urinary alkalinizer like Ural. It consists of sodium bicarbonate, citric acid, and sodium citrate that increases the urinary pH and solubility of uric acid to prevent crystallization. Best of all, it's lemon-flavored and sugar-free. Ural, effective urinary alkalinizer. Neutralize your uric acid problem now. Kita sekarang ke perkembangan berikutnya. Menteri Undang-Undang Taqiyuddin Hassan dimasukkan ke hospital selepas menjalani pembedahan jantung Jumaat lepas. Pegawai Penerangan PAS Muhammad Syahir Abu Hassan mengesahkan perkara itu ketika diminta mengulas laporan utusan Malaysia pada hari ini. Utusan hari ini melaporkan Taqiyuddin menjalani pembedahan selama 3 jam di Pusat Perubatan Eye Hill Kuala Lumpur. Menurut Syahir, pegawai Taqiyuddin telah memaklumkan perkembangan itu kepada parti. Taqiyuddin sebelum ini diminta Speaker Dewan Rakyat Azhar Harun membuat penjelasan berkaitan status ordinan darurat sama ada telah mendapat perkenan yang di-Pertuan Agong pada hari ini. Di sebalik bantahan pembangkang, sidang khas Parlimen bagaimanapun ditangguhkan hari ini atas alasan risiko COVID-19. Istana Negara minggu lepas menyifatkan Taqiyuddin mengelirukan Dewan dengan berkata ordinan darurat ditamatkan pada 21 Julai sedangkan yang di-Pertuan Agong belum membuat perkenan. Baginda malah amat duka cita kerana mahu ordinan itu dibahas dan dirungkai di Parlimen. Seramai 11 peserta tunjuk perasaan tanda pagar lawan pada Sabtu lalu di Kuala Lumpur disoal siasat oleh polis hari ini. Perkara itu disahkan oleh peguam utama yang mewakili kumpulan itu, Raj Surian Pillay. Ketika dihubungi, Raj Surian memberitahu 11 peserta telah dipanggil ke IPD Dang Wangi pagi ini dan telah diambil keterangan mereka. Kebanyakan mereka dibebaskan pada jam 12.30 tengah hari. Mereka disiasat di bawah Akta 342 dan peraturan lain yang berkaitan. Membidah siasatan polis tersebut, penganjur protes Sekretariat Solidariti Rakyat menegaskan protes itu dilakukan dengan mematuhi SOP ketat dan mengkritik kerajaan kerana mengamalkan tindakan berat sebelah terhadap penguatkuasaan SOP. Sabtu lalu, ratusan penunjuk perasaan berpakaian hitam berhimpun di Dataran Merdeka di Kuala Lumpur bagi menuntut peletakan jawatan Perdana Menteri Muhyiddin Yassin. Sebilangan besar membawa sepanduk dan mengibarkan bendera hitam sambil menzahirkan kekecewaan kepada kerajaan yang disifatkan gagal menguruskan pandemik. Berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini.
Baiklah, sekian sahaja daripada saya, Daniel Anthony, untuk sekilas fakta pada petang ini. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di media sosial di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Bila keluar, jangan lupa memakai pelitup muka dan bila boleh sila duduk di rumah. Saya Daniel Anthony, salam hormat dan jumpa lagi.